Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Asraf bin Bahri. Apakah tajuk kajian eksperimen sosial kami? Tajuk kajian eksperimen sosial kami ialah perilaku kejujuran dalam konteks keciciran duit di tempat umum, suatu eksperimen sosial. Terdapat 5 objektif dalam kajian kami. Yang pertama ialah mengkaji tingkat kejujuran masyarakat. Ini untuk menilai sejauh mana masyarakat menunjukkan perilaku kejujuran apabila dihadapkan dengan situasi keciciran duit. Yang kedua ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejujuran. Ini untuk melidik faktor-faktor psikososial yang mungkin mempengaruhi tingkah laku kejujuran masyarakat dalam konteks keciciran duit. Yang ketiga ialah menilai perbezaan respon antara kelompok yang berbeza. Ini untuk menganalisis perbezaan respon kejujuran di antara kelompok demografi yang berbeza seperti perbezaan umur, perbezaan latar belakang sosioekonomi dan pelbagai lagi. Seterusnya, mengidentifikasi norma-norma sosial yang mempengaruhi perilaku, iaitu untuk melidik norma-norma sosial yang berkaitan dengan kejujuran dan melihat sejauh mana norma-norma tersebut memainkan peranan dalam keputusan masyarakat. Dan yang terakhir ialah membahas implikasi sosial dan etika. Ini untuk menganalisis implikasi sosial dan etika dari hasil eksperimen, termasuk bagaimana tingkah laku kejujuran dapat membentuk atau mencerminkan nilai-nilai sosial yang ada. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Azri Shah. Untuk ulasan artikel yang pertama yang bertajuk Ya Allah, duit siapa yang jatuh ni? Banyak ni, tergamam jumpa duit banyak, lelaki nekat cari pemilik. Artikel ini menceritakan kisah seorang lelaki yang menemui sejumlah besar wang dan memutuskan untuk menunggu pemilik yang sah untuk mengambilnya. Artikel ini menekankan perjuangan dalaman antara godaan wang dan nilai moral seorang lelaki. Dengan memilih untuk terus jujur, lelaki itu menunjukkan keberanian dan keazaman yang tinggi. Artikel ini juga membincangkan kepentingan hubungan dan kenangan berbanding harta benda dan kesanggupan menerima rezeki secara halal. Secara ringkasnya, artikel ini mempromosikan nilai positif, integriti dan kebaikan apabila menghadapi cabaran dalam hidup. Dari artikel ini, terdapat satu teori yang boleh dikaitkan, iaitu teori psikoanalisis yang dibawa oleh Sigmund Freud. Yang pertama, iaitu ID, bahawa hawa nafsu lelaki dalam artikel ini boleh dikaitkan dengan ID, iaitu dorongan impulsif untuk mengambil wang tanpa memikirkan nilai moral atau konsekuensi yang mungkin timbul. Yang kedua adalah superego. Superego pula iaitu nilai-nilai moral dan kejujuran yang boleh dipegang oleh lelaki itu telah mencerminkan pengaruh superego. Pilihan untuk menunggu dan mengembalikan wang telah mencerminkan terdapat nilai moral yang baik dalam diri lelaki itu. Akhir sekali ialah ego. Pertentangan dalam diri lelaki itu telah mencerminkan peranan ego yang mencari penyelesaian atau keputusan yang telah ingin memuaskan kedua-dua pihak, seperti keinginan untuk mengambil wang iaitu ID dan nilai-nilai moral iaitu superego. Sekian, terima kasih. Dalam kisah ini, kita diperkenalkan dengan Chia Ken Keong, seorang lelaki berbangsa Cina berusia 44 tahun yang menonjolkan kejujuran yang luar biasa. Dia memulakan beg yang berisi RM4,000 yang terjumpa di tepi jalan dan mengambil inisiatif dengan membawanya ke balai polis Kampar, menunjukkan kejujuran yang luar biasa dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Eng Kong Sun, memberikan pujian yang besar dan mencanangkan pemberian sijil penghargaan sepenuh Hari Polis Negara sebagai pengiktirafan atas kejujuran Chia. Kisah ini menunjukkan pentingnya nilai moral dan etika dalam membentuk karakter masyarakat. Kejujuran Chia bukan hanya contoh positif, tetapi juga landasan untuk membina dunia yang lebih baik. Oleh hal yang demikian, kisah Chia Ken Keong adalah pengajaran tentang kepentingan nilai-nilai moral dan etika. Mari sama-sama kita mengamalkan sifat kejujuran dan integriti untuk membentuk dunia yang lebih baik. Di sini, kita dapat lihat bahawa kisah saudara kita ini mempunyai berkaitan rapat dengan tajuk tugasan yang kami lakukan. Hai,
Hari ni kami nak buat social eksperimen. Di mana kami akan menjatuhkan duit RM50, RM10 dan RM1. So, kita nak tengok apa reaksi mereka. Kamu tunggu lagi. Jom! Nak ambil pun nak bawa apa RM1 tu. Takkan saya ambil kan? Tadi kan saya dijatuhkan duit dan saya saja. Saya dah boleh fikir nak ambil saya untuk silakan dulu. Rasanya reflection je kot sebab macam ternampak tau. Terus pernah je selalu macam ada barang. Dia macam reflection lah. Reflecting. Okay. Reflection. Ada nak cakap, ada nak cakap. Jawapan yang sama. Lagi sebab duit tu dia besar. Sebab Oh. orang tu memang perlukan duit tu kan. Maksudnya salah satu sebabnya sebab nilai besar kan. Nilai kecil mungkin macam kalau orang tu jauh pun tak ada semangat nak panggil kan. Sebab saya tu ada jauh kan. Betul lah. Ya. Okey, tadi kita dah guna nilai RM10 di mana ada tengok kan video tadi dia pun cakap sebab nilai dia besar. Sekarang kita cubakan nilai RM1. Bagaimana reaksinya? Jom. Cik, saya nak tanya. Tadi kan ada orang jatuhkan duit kan? Kenapa akak jujur dan panggil dia walaupun dah jauh tapi still nak panggil juga untuk pulangkan duit tu? Sebab saya memang macam tu. Maksudnya macam awak memang jujur lah. Walaupun RM1. Lagi pun nak ambil pun nak bawa apa RM1 tu. Okay. Hai, sorry kacau. Tadi masa awak nampak duit member saya jatuh tadi, kenapa awak ambil lepas tu kerja bagi dekat dia balik? Sebab itu duit dia lah. Takkan saya ambil kan? Memang kena bagi balik. Itu yang benda yang betul. Faham? Terima kasih. Bye. Jadi kawan-kawan, kita telah lakukan eksperimen sosial di mana kita telah mencampakkan duit sebanyak RM10, RM50 dan RM1 dan terdapat pelbagai reaksi daripada emak-emak tersebut. Jadi kita dapat lihat ada yang buruk, ada yang baik. Jadi yang baik itu kita ambil, yang buruk itu kita tinggalkan. Jadi sekian daripada kami. Bye. Kami menjalankan eksperimen sosial mengenai tindakan kejujuran pelajar UUM apabila mereka ternampak wang terjatuh atau tercicir daripada orang lain. Pendapati situasi ini boleh dikaitkan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis personality tekanannya menyatakan bahawa personality terdiri daripada 3 komponen iaitu melibatkan id, ego dan superego. Id adalah identiti yang tidak teratur, tidak rasional dan hanya mementingkan keseronokan tanpa memikir akibatnya. Perlu ada sesuatu untuk mengawalnya kerana ia adalah semula jadi. Dalam konteks eksperimen sosial yang telah kami lakukan, id boleh menggalakkan seseorang untuk mengambil wang itu untuk memenuhi keperluan atau keinginan peribadi tanpa mengambil kira norma kejujuran dan tanggungjawab. Ego pula berfungsi sebagai perantara antara keinginan id dan juga realiti luaran. Dalam konteks ini, ego akan menilai akibat daripada tindakan yang diambil. Berdasarkan eksperimen sosial yang dijalankan oleh kami, terdapat individu yang jujur dan memulangkan wang tersebut kepada pemilik sebenar. Individu yang memilih untuk memanggil pemilik sebenar wang tersebut dan memulangkannya mungkin menyedari bahawa bertindak jujur adalah tingkah laku yang diharapkan atau diterima dalam masyarakat. Komponen ego ini sama juga dengan individu yang memilih untuk tak kisah dan hanya membiarkan wang itu di atas jalan. Komponen ketiga adalah superego. Superego boleh memainkan peranan dalam menentukan sama ada seseorang itu akan bertindak mengikut norma kejujuran ataupun tidak. Jika superego kuat, seseorang itu mempunyai paksaan moral dan bertindak untuk memulangkan wang itu. Superego individu tersebut telah menimbulkan rasa bersalah jika mereka memilih untuk tidak memulangkan wang dan hal ini berjaya mengukuhkan norma kejujuran dan tanggungjawab. Lain pula dengan konsep superego terhadap individu yang memilih untuk tidak mengambil kisah dan membiarkan wang yang terjatuh itu. Mungkin dia menganggap tindakan itu masih positif kerana individu tersebut tidak mencuri atau mengambil wang tersebut. Baginya, jika mencuri atau mengambil wang yang bukan kepunyaannya adalah tindakan yang negatif dan
dan akan dibenci oleh masyarakat. Ingat tak individu yang ambil RM50 tu dekat perpustakaan? Lain pula dengan individu ni. Ini membuktikan bahawa individu tersebut mempunyai id yang tinggi tetapi ego yang rendah. Sebab itulah dia ambil RM50 tu. Sebagai rumusan, dengan interaksi yang kompleks di antara id, ego dan juga superego, keputusan seseorang untuk berinteraksi jujur ataupun tidak jujur dalam situasi tertentu mencerminkan dinamik psikologi yang berlaku dalam personaliti mereka, termasuklah pertimbangan naluri asas, realiti luaran dan norma moral. Prosedur kajian eksperimen sosial, kami menggunakan bahan kajian yang berbentuk wang tunai yang bernilai RM1, RM10 dan RM50. Kami meletakkan 4 tempat untuk melakukan eksperimen sosial ini, iaitu di DKJ 6, T-Life, Perpustakaan dan DKJ 1. Kami memulakan sesi pertama kami di DKJ 6 pada pukul 2.30 petang hingga 3.10 petang. Pada sesi kedua, kami melakukan eksperimen ini di T-Life pada pukul 3.15 petang hingga 3.40 petang. Seterusnya sesi ketiga berlangsung di perpustakaan, iaitu pada pukul 3.46 petang hingga 4 petang. Dan sesi terakhir kami di DKJ 1 iaitu pada pukul 4.13 petang hingga 4.50 petang. Terdapat beberapa keputusan kajian yang didapati setelah kesemua ahli kumpulan kami melakukan satu eksperimen sosial di 4 buah tempat di dalam UUM ini, iaitu DKJ 6, T-Life, Perpustakaan dan DKJ 1. Keempat-empat tempat ini kami dapati bahawa pelbagai reaksi yang diperoleh melalui responden yang terlibat secara tidak langsung. Dengan 3 jenis perbezaan nilai wang yang kami sediakan untuk menghasilkan eksperimen sosial ini, kami dapati juga banyak perbezaan reaksi. Antaranya ialah ada yang melihat wang itu jatuh dan langsung bertindak memanggil untuk memulangkan kembali wang tersebut. Seterusnya, terdapat juga reaksi yang tidak ambil kisah dengan wang jatuh tersebut, dan terdapat juga individu yang mengambil wang tunai itu dan masukkan ke dalam poket seluarnya tanpa memberitahu kepada tuan pemilik wang yang jatuh itu. Secara kesimpulannya, tingkat kejujuran yang dapat kami saksikan dalam hal ini sangatlah berbeza. Daripada hasil sepanjang eksperimen ini, kami dapat mengetahui sejauh mana pelajar bersikap jujur ketika dihadapkan dengan situasi keciciran wang ini. Di samping itu, cara masyarakat bertindak balas terhadap tindakan ini juga boleh mencerminkan norma dan nilai yang sedia ada. Orang ramai boleh bertindak balas dalam pelbagai cara, daripada membantu memulangkan wang, mencuri atau mengabaikannya. Ini boleh mencerminkan dinamik sosial dan tahap kepercayaan dalam kalangan pelajar universiti. Selain itu juga, reaksi terhadap tindakan ini mungkin juga bergantung pada faktor budaya. Nilai dan norma sosial boleh berbeza antara budaya. Jadi, eksperimen seperti ini boleh menghasilkan tindak balas yang berbeza dalam masyarakat yang berbeza.